pertama kali saya berada di IIC ni. Tetapi sebelum ini pernah saya buat program bersama dengan pelajar IIC. Itu lebih kurang dalam 10 tahun lepas. Panjang. Dan Allah, kuat sangat pula. Kuat sangat kan? Boleh slow sikit. Dia terzenan saya. Okey, slow sikit. Okey, test. Okey, ni clear. Boleh. Ni okey. Baik. Dengan UIA pun kerap juga buat program. Ni ada tiang. Jadi saya kena jenguk macam ni. Kalau tidak tak nampak akak belakang ni, kan? Baik, seperti mana yang dimaklumkan tadi, saya merupakan salah seorang pengurus jenazah di Kuala Lumpur dan sekitar Lembah Kelang. Dan pengalaman saya dalam 18 tahun ini terlibat dalam pengurusan jenazah dalam dan juga luar negara, dan juga sebagai pengurusi eksekutif bagi pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, SPJM. Pernah dengar ke? Tak pernah dengar. Bab mati mana lawan minat nak dengar, kan? SPJM ni sebuah badan pengurusan jenazah peringkat kebangsaan, yang mana kita ada, setiap negeri ada wakil. Itu antaranya lah pengalaman kami dalam menguruskan jenazah tu, termasuklah di Palu, luar negara, di Palu ketika bencana tsunami tahun 2018. Dan juga insya-Allah macam mana dimaklumkan, esok kami akan hantar wakil, termasuk saya sendiri, bergerak pagi esok ke Turki dan Syria membantu untuk pengurusan jenazah yang katakan hampir ataupun mungkin lebih 50,000 orang sekarang ni. Separuh dah diuruskan dah, ada lagi. Sekarang ni dah 2 minggu lebih, mayat dah jadi reput dah, hancur dah. Jadi macam mana kita nak uruskan? Jadi sebelum kita pergi kepada program kita, yang mana masa kita ni sangat singkat, jadi saya nak perkenalkan. Ada? Buka. Oh ya ke, tak ada? Okey, tak apalah, terus pada program lah. Petang, okey, petang nanti. Ingat nak tunjuk video. Mana mic tadi? Apa nama? Slideshow. Program kita pada waktu ni, saya biasanya buat program 4 jam, tapi masa yang diperuntukkan kepada saya pagi, yang tergari sekarang ni, dan juga petang nanti. Dan petang nanti praktikal, dan pagi ini teori. Dan dalam teori ni sebenarnya saya nak masukkan kepada 4 slot topik utama, iaitulah bagaimana berhadapan dengan orang yang nazak, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, urusan dokumentasi, dan rukun pengurusan jenazah. Bab 4 perkara ni penting, tapi kerana masa kita singkat, saya cuba ambil yang paling penting, ya. Antaranya yang topik utama ni, bagaimana berhadapan dengan orang yang sudah nazak. Saya nak tanya, ni semua tahun berapa? Tahun? Campur? Tahun akhir tu tahun berapa? 3, 4? 3 ya? Semua tahun 3. Oh, lepas ni merdeka lah. Ya, tahun 3. Ni semua macam-macam apa bidang lah ya. Baik, saya nak tanya soalan pertama. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Orang yang tengah nazak ni, secara umum orang yang tengah nazak ni, macam mana keadaan dia? Dia nampak 2 alam. Jawapan abang ni. Lagi? 2 alam tu macam mana? Oh, alam gaib dengan alam tu. Kedua alam tu darat dengan laut ke, kan? Lagi? Apa lagi orang yang sedang nazak? Macam mana keadaan dia? Terlantar, sesak nafas, mata naik atas. Jawapan yang paling tepat, orang yang tengah nazak ni, dia dalam keadaan terbaring. Terlantar lah tu. Pernah nampak orang tengah nazak berdiri? Kau kenapa tengah nazak kan? Tak ada, tuan-tuan. Adik-adik pun tak ada. Itu hanyalah mitos saja, kan? Baik, orang tengah nazak ni bila dalam keadaan baring, apa yang perlu kita buat? Ni kita punya topik lah. Iaitulah, pertama, Nabi SAW menyebut, dah keluar bahasa Yahudi dah tu, Hebrew terus. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir meninggal dunia. Orang nak mati ni, kan, kita nak kena bimbing dia supaya dia boleh ucap la ilaha illallah, kan? Cara kita nak ajar pada dia tu,
kita boleh bisikkan di telinga kanan atau telinga kiri. Macam dalam gambar tu kan, dia bisik la ilaha illallah. Hanya sekadar ucapan itu. Dia bukan macam setengah tempat. Setengah tempat ataupun setengah orang dia terpengaruh dengan drama Melayu. Drama Melayu. Kalau drama Melayu ke sinetron Indonesia ke yang awak biasa tengok, orang tengah nazak mesti dia ajar mengucap panjang. Pak, ikut pak, asyhadu an la ilaha illallah. Yang heran tengah nazak tu boleh ikut, asyhadu an la ilaha illallah, siap sambung, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kadang tu siap makna, aku bersaksi. Ini semua pembongak tu tak? Ya? Sebab apa dia boleh buat macam tu? Kadang-kadang nak tunjukkan husnul khatimah dalam cerita tu, siap jari macam ni kan. Ini berlakon. Sebab apa berlakon? Dia ikut arahan pengarah. Kalau pengarah filem tu kata cut, mayat tadi boleh bangun balik. Kenapa tuan? Kurang feeling, buat balik. Mati balik, hidup balik, mati balik 30 kali pun tak heran. Sebab apa? Berlakon. Hakikatnya nak sebut kalimah Allah pun ketika dalam hujung usia bukan perkara yang mudah. Bukan. Ya, maka dalam hal ini Nabi ajar perkataan yang ringkas, la ilaha illallah. Tak payah ajar panjang-panjang, dia tak mampu nak ikut. Dan nak ajar kalimah la ilaha illallah dia juga, janganlah kita terlalu mendayu-dayu perlahan sebut, dia tak dapat tangkap. Ya, jangan juga terlalu laju pula, pun tak boleh. Perlahan sangat. Ikut saya bang, la ilaha illallah. Itu azan. Silap-silap orang tu dia bangun dan lempang gitu, cepat sikit. Jangan sampai macam tu ya. Dan jangan terlalu laju pula. Ikut saya bang, aku fikir fa'lam annahu la ilaha illallah pun tak boleh. Dia kena ringkas saja ya. La ilaha illallah, la ilaha, sampai dia boleh ikut la ilaha illallah ya. Sebenarnya saya ada banyak cerita nak kongsikan ya, tapi antara yang saya nak kongsi juga, sebab saya di hadapan remaja-remaja akhir ni kan, dari tahun kan, remaja akhir lah kan. Ada satu orang tu yang sebaya macam awak, maknanya 20-an lah umur dia, perempuan. Dia dalam keadaan nazak, umurnya dia breast cancer tahap 4. Dalam keadaan macam tu, 2 hari dia tak sedar. Ayah dia menangis, ustaz tolonglah, anak saya ni dia tak boleh nak mengucap. Saya ajar dia mengucap tak boleh, mulut terbuka, mata terbuka. Dia macam pemikiran dia kosong. Saya kata dah cuba dah. Saya bisik kat dia la ilaha illallah, dia tak dapat respon apa-apa. Kita pun baca surah Yasin. Dah habis baca surah Yasin, saya bisik lagi la ilaha illallah, dia tak ada respon. Last sekali saya kata ke kakak, saya panggil dia kakak, kalau kakak dengar suara saya, cuba gerakkan tangan ataupun gerakkan lidah atau gerakkan mata, bagi isyarat. Dia pun tengah dalam keadaan nazak tu, tiba-tiba saya tersebut la ilaha illallah, nampak lidah dia gerak, tapi suara tak ada, lidah je. Saya tunjuk kepada ayah dia, tengok dia dah dapat dah kalimah ni. Maknanya susahnya nak sebut kalimah ni di hujung usia, bukan je senang-senang. Dia tak dapat sebut, tapi pergerakan itu menandakan yang dia dah dapat kalimah tu. Maka saya kata pada ayah dia, tak apalah, kita biarkan dia pergi dengan tenang, kita yakin dia dah pegang kalimah tu. Dan setelah itu pukul 5 pagi esok tu, dia pukul 10 malam saya datang tengok dia, pukul 5 pagi tu barulah dia meninggal dunia. Mudah-mudahan bawa kalimah itu. Yang paling sedihnya, dia meninggal hari Rabu. Sepatutnya hari Jumaat hari dia berkahwin, nikah. 2 hari sebelum dia nikah meninggal. Itulah takdir Allah. Kadang-kadang kita ni plan macam kan, oh lepas habis belajar ni aku nak kahwin kan, aku nak kerja, aku nak fly, aku nak melancong, tiba-tiba mati jemput dulu kan. Nabi sebut dah dalam satu hadis, Nabi pernah tulis dekat pasir, Nabi ambil sebatang kayu, Nabi garis panjang, zap satu, sebelah garis satu, Nabi tulis lagi satu garis, mana 2 garis lah. Nabi jauh sikit, Nabi tulis satu lagi garis memanjang, mana 3 garisan, 2 garisan yang berdekatan, satu lagi jauh. Maka Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak apa ni? Sahabat kata, kami tak tahu. Rasulullah kata,
Yang ini adalah kamu manusia, di sebelahnya ialah kematian, di hujung tu ialah angan-angan. Cita-cita dia. Manusia banyak merancang untuk angan-angan, sedangkan kematian sangat dekat dengan dia. Tu Nabi bagi kita perumpamaan bahawa dalam kita merancang tak ada masalah, plan lah apa-apa pun lah. Penting juga plan. Tapi jangan kita lupa bahawa satu saat kematian itu sentiasa menghampiri kita. Itu pengajaran dia, ya. Baik, tentang kalimah la ilaha illallah ini, kenapa kita nak sebut? Kerana Nabi sebut man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalam, di akhir perkataan dia boleh ucap kalimah la ilaha illallah, maka masuklah dia ke dalam syurga. Sebab tu kita penting nak sebut. Sebab tu kalau masih ada mak, ayah, keluarga bersama kita, kita ni kalau ada bersama mereka di hujung usia dia, jangan tinggalkan. Bisik kat dia la ilaha illallah, supaya dia dapat pegang kalimah ini. Baik, yang kedua, orang yang sedang nazak ini, apa yang perlu kita buat? Bacakan mana-mana surah dalam Al-Quran kepada pesakit tu. Apa-apa surah boleh. Kerana apa? Nabi sebut Al-Quranu syifa, Quran itu ialah penawar, penyembuh. Bacalah apa-apa pun. Tapi antara yang disarankan ialah kita baca surah Yasin. Baca surah Yasin, surah Ar-Ra'd. Dan antara yang lain, ketika Rasulullah dalam keadaan sakarat, Siti Aisyah radhiyallahu anha membacakan dua surah pendek, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dan An-Nas. Boleh kita bacakan juga. Kalau mak ayah kita sakit, kita bacakan itu sebagai ayat ruqyah. Boleh kepada dia, ya. Baik, yang ketiga, tunaikan apa jua hajat pesakit. Orang tengah sakit ni kadang-kadang dia minta yang bukan-bukan. Kita janganlah marah dia. Dia minta, kita bagi je. Kecuali benda yang kita tak mampu nak bagi, cakap baik-baik. Sorry lah, saya tak dapat nak tunaikan. Tengah malam pukul 3 pagi tiba-tiba dia panggil, Dek, tiba-tiba panggil, kenapa Nek? Kita panggil, Nenek dah setengah sakit ni, Nenek haus nak air, 3 pagi nak air kan. Janganlah marah dia. Pergi je lah kat dapur tu, petik mesin kowe ke apa yang ada kat dapur tu, bagi dia minum. Sampai dekat nenek, bagi minum air tu, nenek tengok air suam, tak nak air suam. Dia tengah nazak ni, banyak kenah pula kan. Tak nak tu dia. Nak air lain. Nak air apa ni pukul 3 pagi ni? Nak Milo ke? Tak nak. Nescafe? Tak nak. Teh ais? Tak nak. Habis nak apa? Starbucks kata dia. Bukan nenek dia lain macam kan. Dia minta pukul 3 pagi Starbucks. Macam mana kita nak berhadapan situasi tu? Kita jangan marah dia. Jangan kata, Nek tahu tak 3 pagi time mau tidur, mana Starbucks buka kan. Jangan marah dia. Cakap baik-baik pada dia, maaflah Nek, sekarang pukul 3 pagi, mana saya nak cari binatang tu kan. Besoklah besok. Cakap baik-baik. Besok tu kita tunaikanlah janji dia kalau dia masih ada. Pergilah beratur beli air Starbucks kan, drive-thru tu apa ke, kemudian belilah. Nah Nek, ada topping lagi apa semua cakap kan. Nak apa kan. Dia minum sikit je. Krop. Orang tengah nazak ni dia bukannya ada selera sangat. Dapat sedut sikit, dah tak nak dah. Time tu kita jangan marah dia pula. Nek tahu tak saya beratur panjang nak beli ni bukan murah apa semua. Jangan marah dia. Kalau orang tu tak nak minum, kita lah bedal, apa susah. Nak bagi tahu bahawa orang tengah nazak, jangan kita marah dia. Cakap baik-baik. Sebab apa? Ketika itu dia dalam keadaan yang mana diuji juga oleh syaitan. Syaitan akan datang. Kalau kita marah dia malam tu, mengarut je buang tebiat orang tua ni kan, marah dia, kita pun tidur. Syaitan pun datang. Mungkin syaitan datang dalam bentuk mungkin arwah ibu dan ayah dia yang dah lama mati. Datang balik, mak datang ni, mak saya haus mak, dia orang tak layan saya. Mak datang ni daripada syurga, nak air Starbucks kan, ni daripada syurga kan. Dia bawa special, contohlah ni, mak nak, saya nak mak, tapi dengan syarat kamu kena keluar daripada Islam. Agama sebenarnya kita bukan Islam. Dia cuba pengaruh kita sehinggalah orang tu kalau lemah iman dia, kembali kufur pada Allah Ta'ala. Wa iyazubillah min zalik. Sebab tu kita penting kalimah ini, dan juga kita penting tunaikan hajat dia. 3 benda ni penting untuk kita renungkan, ya. Baik. Dan seterusnya, yang topik kedua, ni kalau ada pertanyaan boleh tanya.
Kot ada pengalaman ke, ustaz kenapa dulu kawan saya meninggal tiba-tiba dia nak menyanyi. Ada juga kan, nak meninggal ni tiba-tiba nak menyanyi. Ada minta gitar ke. Kita ni akan mati mengikut pada apa yang biasa kita buat. Apa kita time tu, apa yang kita biasa buat. Contoh ya, kita susun tak jadual harian kita, bukan jadual kelas, jadual harian. Pagi bangun pukul berapa, tengah hari kita buat apa, malam kita buat apa, tidur pukul apa. Maknanya jadi rutin. Kalau takdirkan kita meninggal pada pukul 9 pagi, kebiasaannya 9 pagi kita buat apa? Waktu itulah dia akan datang balik, recall balik. Dia macam datang balik ingatan, oh time ni aku tengah duha. Maka orang tu akan mati dalam keadaan duha. Makna kata dalam keadaan apa yang biasa dia buat. Kalau pukul 9 pagi dia tengah mengetih, biasa pukul 9 pagi memang dia dekat kedai kopi tu kan. Waktu tu dia akan sebut dia tarik dua kan. Ada orang macam tu ya. Dia akan buat dengan kebiasaan apa yang dia buat ya. Baik, ketika orang baru meninggal dunia, apakah ucapan yang patut kita ucap ketika menerima kematian seseorang? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingatkan dia benci sangat kawan tu, alhamdulillah, mati juga engkau kan. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kalimah istirja. Wa basyirus sabirin allazina idza sabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar bila mana tipu musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang daripada Allah, pada Allah juga kita kembali. Ini kalimah musibah, bukan hanya pada kematian. Kawan sakit pun kita sebut innalillah. Tapi orang kita tak biasa kan, kita rasa takut nak sebut innalillah. Weh, sorry weh, aku tak dapat datang kelas, mak aku sakit. Takut kita nak komen innalillah rajun. Takut-takut kawan salah faham. Dah putus kawan pula, punya mak aku mati ke kan. Ini kalimah musibah, kematian, kesakitan, kemalangan, kehilangan, kekecewaan, apa saja. Fras, kenapa? Aku exam kali ni tak pas lah dekan. Contoh, tak lepas dekan. Fras, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fras, kenapa? Baru putus cinta, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Contohlah kan. Baik, ini adalah kalimah musibah, termasuk pada orang bukan Islam. Orang bukan Islam kalau meninggal, kita sebut apa? RIP. Tahu RIP? Lama komen RIP. RIP. Rest in peace kata dia, RIP kan. Boleh ke sebut? Boleh ke? Sebenarnya tak boleh sebut, sebab itu bukan cara kita. Itu cara mereka orang kafir. Itu dalam translate bahasa kita, maksudnya apa? Semadilah kau dengan tenang, berehatlah kau dengan tenang kan, maksudnya begitulah. Semoga kau dalam keadaan aman. Maka dalam hal ini, kalau ikut pada iman kita, akidah kita, orang kafir mati, adakah dia akan tenang? Tidak boleh mendoakan dia. Berlaku di zaman Rasulullah SAW ketika Abu Talib bapa saudara Nabi dalam keadaan sakit sakarat. Waktu itu Rasulullah kat tepi, Nabi dari pujuk pakcik dia. Pakcik, ucaplah la ilaha illallah. Kalau pakcik sebut kalimah ini, saya jamin tempat pakcik di syurga. Nabi nak cuba selamatkan Abu Talib ni. Abu Talib ni dalam keadaan tak beriman lagi. Ketika itu Abu Jahal pun ada. Abu Jahal berkata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad, dia tak betul. Kau kena kekal dengan agama kita. Dan akhirnya Abu Talib pun dia mengatakan, wahai Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Matilah Abu Talib dalam keadaan kufur. Lalu Rasulullah sedih, kecewa. Ni pakcik dia yang jaga daripada kecil, tiba-tiba meninggal tanpa iman. Lalu Nabi pun berkata, wahai pakcik, aku berjanji akan berdoa kepada Allah, semoga Allah ampunkan dosa-dosa pakcik. Padahal pakcik dia mati dalam keadaan kafir. Nabi nak minta Allah ampunkan dosa dia. Ketika itulah Allah Ta'ala tegur Rasulullah menerusi surah At-Taubah ayat 113. Tidak boleh mana-mana Nabi dan orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang itu adalah kaum keluarganya sendiri.
sesudah nyata bahawa orang musyrik itu tempatnya di neraka. Tak boleh. Ini pengajaran pada kita jugalah. Kalau ada kalangan kita masih ada saudara mara yang mualaf, yang belum masuk Islam, atau kawan-kawan kita yang belum masuk Islam, mak ayah dia belum masuk Islam ke, maka kalau dia meninggal dunia, mak dia meninggal dunia, maka kita tak boleh sebut RIP, ya. Kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan tidak boleh mendoakan dia. Tak boleh, ya. Itu cara kita. Baik. Kemudian orang yang baru meninggal dunia biasanya mata dia naik ke atas. Naik ke atas. Saya ni suka panggil orang. Tahu? Nampak tak apa yang ada di nyala ni? Mana pergi? Ni baru sini. Zup. Mana pergi tu? Cuba tengok badan siapa kena. Bang, mari sini peserta butuh kita hari ni. Mari. Dia sebelah dia tu, yang tepuk dia tu. Mari sini. Okey, baik. Mari. Naik. Siapa nama bang? Norman Hakim? Norman saja. Mari sini. Awak datang sekali. Awak mari. Norman asal mana? Asal dari mana? Ampang. Ampang KL jugalah sini. Mari sini. Tahun 3 dah? Ambil kos apa? Marketing management. Marketing Orang marketing ni duduk pejabat je lah. Okey, nama siapa? Hafiz Ayub? Tak. Habis? Hafiz saja. Hafiz asal mana? Si Kembangan. Selangor jugalah belaka. Baik, Hafiz, katakanlah Norman ni baru meninggal. Panjang umur dia, insyaAllah. Mata dia terbuka. Macam mana nak tutupkan mata dia? Daripada atas. Macam mana? Tunjuk sikit. Buat je. Terbuka balik. Bukan macam ni. Bukan tunjuk dia. Mula-mula try dulu lah. Orang yang baru meninggal dunia, kadang-kadang mata dia naik ke atas. Kenapa mata dia naik atas? Agak-agak mata naik ke atas, dia tengok apa? Adakah dia tengok atas, kita pun tengok? Apa dia tengok? Tak ada apa-apa pun. Apa dia tengok? Dia tengok apa? Dia tengok apa? Awak tengok apa? Biasa alam lain. Alam lain. Alam Bazrah. Orang yang baru meninggal dunia, mata dia ke atas kerana melihat pemergian rohnya. Roh kita keluar daripada kaki, naik ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, dan akhirnya keluar melalui ubun-ubun di kepala. Ubun-ubun di kepala tu yang kita tak nampak sekarang, masa kecil denyut. Itulah dia keluar. Mata akan naik ke atas tu normal. Maka kita yang di sebelah dia, tutup mata dia. Gini, tutup. Tak nak tutup juga, tutup kan. Sehinggalah dia boleh tutup rapat. Sekiranya dia tak tutup rapat, terbuka lagi mata dia, macam mana nak buat? Guna kaedah yang ada kat depan tu. Kita urut kedua-dua matanya menggunakan minyak. Kak Omar biasa ada minyak apa? Minyak angin. Bagus. Yelah, saya tanya Kak Omar ada minyak apa kan? Tapi tak sesuai lah guna minyak cekapak tu sampai kat mayat. Kita kebil-kebil mata nanti. Okey, Kak Omar buat minyak apa selalu tu? Minyak angin. Selain minyak angin, awak tak masak ke? Minyak masak. Minyak masak lah biasanya. Minyak masak boleh guna, tak ada masalah, ya. Kita ambil sikit minyak masak, kan dia licin. Urut untuk kelopak mata dia ni, tutup rapat, ya. Pastikan minyak masak tu minyak yang baru. Jangan guna yang semalam dah goreng kekeli, dia dah berkeladak tu kan. Boleh lah ni dalam mangkuk tepi dapur tu, kita kocak-kocak naik keledak tu kan. Sapu kat mata dia. Datang kucing jilat mata dia. Kan. Maknanya tak sesuai guna minyak yang dah guna. Kita urut. Kita urut perlahan sehingga dia tutup rapat. Sekiranya kaedah tu tak jadi, guna kaedah kedua. Kaedah kedua apa dia? Cari batu-batu kecil, kerikil kat luar tu, tepi jalan bersepah tu kan. Ambil, confirmkan tu batu. Ada setengah kes dia tak confirmkan, dia tu letak kat mata mayat tu. Tiba-tiba cair. Tai kucing punya.
Bersihkan dulu, kemaskan, confirm batu, letak kat kelopak mata dia. Tujuannya nak memberatkan mata dia, nak memberatkan mata dia supaya tutup rapat. Ingat batu kerikil. Kalau tak ada batu kerikil, jangan cari bata. Tergamak cari bata. Sebelah rumah tu ada buat rumah kan, ada lebih-lebih bata, tak ambil. Ambil yang petak tu patah dua kan, tak boleh. Yang ketiga, sekiranya tak jadi, guna duit shilling 50 sen yang besar tu kan, ataupun apa saja logam yang ada kat rumah yang kecil, yang sesuai macam saiz shilling tu, letakkan dekat atas mata mayat, letak sini kiri kanan kan. Letakkan tu tujuan dia nak memberatkan mata dia, ya. Cuma kaedah ini, kalau kita nak letakkan duit dekat mata mayat, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama lah. Sebab apa? Kalau kita dah tutup duit tu dah letak atas mata dia, kita tutup pula dengan kain. Jadi kita lupa pergi ke dapur, buat air, balas WhatsApp, layan orang ziarah datang. Masa tu orang-orang pun mula datang, jiran-jiran pun datang. Jiran datang nak tengok muka arwah, dia selak kain, terkejut, ya Allah, mata duitan. Jangan kita seksa orang macam tu, ya. Sebelum jiran datang, alihkan segera duit tu, ya. Jangan kita biarkan fitnah habis kecoh satu kawasan Ampang tu. Kenapa? Arwah tu keluar duit mata dia. Orang Ampang kat mana? Taman Tar. Dekat dengan hospital lah. Belakang hospital. KPJ Ampang Puteri kan? Ya. Betul. Dekat je lah. Papa senang kat situ kan. Baik. Itu antara kaedah dia. Yang keempat, sekiranya tak boleh, mata dia tu entah kenapalah tak nak tutup kan. Degil sangat mata gini je kan. Bukan degil, tu memang fitrah, ya. Dalam badan kita, bila kita meninggal dunia, darah berhenti mengalir, dia membeku, urat pun akan jadi tegang, bola mata ni akan mengembang, dia akan menolak kelopak mata terbeliak. Lalu apa perlu kita buat? Kaedah yang keempat, cari selotip. Selotip kertas yang nipis, jangan guna double tape. Double tape tu tebal, sekarang terkoyak kulit mata tu kan. Daripada sini tarik sampai ke bawah mata dia ni. Tujuannya nak menutup mata si mati. Kenapa kita guna selotip kertas? Sebab gam dia nipis, ya. Kalau kaedah orang yang bukan Islam, kadang-kadang dia tak guna selotip, dia guna gam. Gam uhu pula tu, memang takkan buka selamanya. Dia titik mata dia, tam, tutup. Memang selama-lamanya takkan tertutup buka selama-lamanya, ya? Saya ni ada satu sijil khas. Nama sijil khas saya ialah Diploma Science in Embalming and Undertaker. Satu sijil yang orang lain tak pernah tahu dan tak pernah ambil tahu. Sebab apa? Buat apa nak belajar benda tu? Sains pengawetan dan pengurusan mayat international yang saya ambil di Filipina. Apa tu? Kenapa dipanggil sains pengawetan? Sebab mayat tu diawet. Biasanya berlaku pada siapa? Mayat orang bukan Islam, kalau dia mati, dia simpan tak terus? Biasanya dia letak kat rumah dulu, kat gereja dia kan, lepak-lepak dulu, berletak keranda kan, bagi keluarga dia datang ziarah. Macam Queen Elizabeth meninggal kan, 10 hari bawa ke setiap negeri, kemudian barulah dia kebumikan. Jadi perkara itulah yang saya belajar. Sebab apa? Kita nak tahu macam mana bukan Islam uruskan jenazah. Itu kaedah dia. Maka dia guna apa? Dia gunakan kaedah embalming, iaitulah dua urat dalam badan kita, ada dua urat besar. Urat apa? Siapa boleh jawab? Dalam badan kita ada dua urat besar. Urat apa? Urat keting, urat dawai, urat apa? Satu. Siapa yang jawab betul, saya akan belanja dia package pengurusan jenazah 3 hari 2 malam. Ada tak wakil lelaki? Urat apa yang paling besar dalam badan kita? Oh, lupa, sini bahagian management, bahagian marketing. Mana belajar bab tu? Awak kursus apa? International business. International business. Lagi dah tak ada kaitan. Tak ada sains ni Pelajar sains ada tak? Sudah semua tak mengaku. Ke tak ada? Memang tak ada okey, betul lah tu. Asyik baiklah. Dalam badan kita ada dua urat besar, iaitulah arteri dan vein.
dulu masa biologi belajar. Arteri dan vein. Di bahagian arteri itulah kita akan gores sedikit laluan dekat urat besar tu untuk memasukkan cecair kimia yang dinamakan formalin ke dalam badan mayat. Di bahagian vein, itulah salur darah utama kita. 70% badan kita ni ada cecair darah. Semuanya akan dibuang keluar melalui vein. Macam mana nak cari dua urat tu? Dia ada berapa poin. Antaranya dekat leher, ataupun bawah lengan, ataupun dekat celah ari-ari, ataupun dekat sini pun dia juga, tapi untuk embalming kita tak buat kat sini, ataupun dekat bawah peha. Kawasan dialisis biasanya dekat atas ari-ari ni, orang dialisis cuci darah. Maka apa berlaku? Urat itu akan dikorek keluar, kemudian kita masukkan ubat, dan ketika ubat itu masuk, darah pun dibuang keluar. Ya, nak cerita ni, 12 liter formalin masuk dalam badan mayat. Badan mayat akan mula mengeras. Keras ni, keras. Badan mula mengeras. Lepas tu, waktu dia nak mula mengeras tu lah kita boleh bentukkan badan jenazah ikut suku kita. Badan mayat ni lama-lama dia akan mengeras. Jadi dalam proses ubat tu nak masuk, dia akan mengeras. Saya akan tanya pada waris, biasanya non-muslim lah, you mau macam mana? Saya mau tangan ini macam tangan papa. Betul. Ada nak tangan macam ni, kita buatlah. Ada tangan nak macam ni, ikutlah. Ada tangan macam ni, ikutlah kan. Macam ni ke, ikutlah dia kan, macam ni kan. Ikut style dia. Sampailah ubat tu mengeras dan dia akan mengeras. Macam tu kan. Itu ubat darah keluar, ubat masuk, kemudian dah selesai part tu, kita akan ambil satu besi teroka. Ada ke? Tak buat tak apa. Nanti kita buat. Saya tunjuk alat saya tu. Besi teroka panjang, satu lubang akan dibentuk dalam perut dia. Besi tu akan masuk poin dekat perut dia tu, digodok ke dalam perut. Di hujung besi tu tajam, di kelilingnya tu ada lubang-lubang vacuum. Sedut keluar segala-gala organ dalam badan. Jantung, apa lagi ada? Hati, limpa, usus, paru-paru lagi? Perut. Lemak taklah kan, organ. Buah pinggang. Kalau lemak saya pun nak kan. Sedut lemak dia kata. Ya. Jadi semuanya dibuang keluar, sebab itulah proses perebutan. Ya. Maka waktu itulah proses embalming akan tahan lama, pengawetan mayat akan lama. Sebab apa? Dalam badan mayat tu dia dah mula kosong. Organ ni cepat merebut, semua kosong. Maka bagi orang yang non-muslim, dia nampak segar mayat dia 10 hari kerana itu proses yang dilakukan. Sebab tu lah saya mula-mula tengok jenazah bukan Islam, saya tengok kenapa Cina ni elok je muka dia, senyum je. Ini husnul khotimah ni. Kita ingat Cina tu mati husnul khotimah. Rupanya bila dah belajar baru tahu inilah proses pengawitan mayat, embalming. Ya. Kemudian di mata dia tu tadi dia letakkan gam uhu, gam gajah. Tu kaedah dia. Kita orang Islam alhamdulillah tak terlibat dalam pengurusan jenazah bukan Islam. Namun ia akan dikenakan bagi kes orang Islam di Malaysia yang meninggal di luar negara, nak bawa balik Malaysia. Meninggal kat mana? Dia berjalan dekat Australia, mati kat situ, kemudian keluarga dia kata nak bawa balik mayat ke sini. Maka itulah proses yang akan dilalui. Nak ke perut awak dia kena godok? Ada nak? Sebab itulah Nabi kata, mana meninggal situlah ke bumi, tak payah bawa balik. Ya, saya belajar ni sebagai kesedaran pada orang Islam, dan juga sebagai salah satu pilihan sekiranya ada orang Islam kita Indonesia, Bangladesh yang mati nak bawa balik keluar negara, ada orang Islam yang boleh uruskan. Di hujung program nanti, sama ada petang ni lah kot, insyaAllah saya akan tunjuk satu video berkaitan dengan embalming ini, supaya nampaklah gambaran dia. Sebab awak nanti kemungkinan ada rezeki, mungkin ada yang sambung luar negara, mungkin ada yang bercuti, mungkin ada yang pergi mana-mana. Maka disitulah kita akan nampak apa yang berlaku sekiranya berlaku kematian di luar negara. Baik, terima kasih kepada Norman dan juga Hafiz. Norman, saya. Oh, tu balik? Hafiz dan Norman. Okey. Lebih kurang ni nampak. Okey. Ya, habis bukan dia sikit, dia lama suruh berdiri kan. Baik. Kemudian dah tak gerak dah budak ni.
Kemudian yang kedua, kita tutup mata jenazah. Dan yang ketiga, kita keluarkan apa yang ada, contohnya gigi palsu ke, sumat dulu, sumat kapas ke dalam dua lubang hidung dan telinga jenazah. Biasa nampak tak orang sumat kapas ke hidung? Apa tujuan dia? Untuk tak bagi bernafas. Lain macam jawapan bang. Untuk apa kita tutup kapas ke hidung dia? Tak nak bagi binatang masuk, kucing, anjing masuk kan. Tak nak bagi serangga kak kan? Tak nak bagi serangga masuk. Contohnya macam lalat, apa lagi, semut, lipas ke apa. Sebab orang mati, organ dia dah mula mereput, menarik perhatian, bau dia terkeluar, menarik perhatian serangga, dia akan datang masuk ke situ kan. Maka kita kena blok. Yang kedua, tujuan dia untuk mengelakkan darah yang dalam badan ni, dia akan keluar, mengalir kat muka dia kan. Kita tutup dengan kapas. Baik, berapa kadar dia? Kita nak masukkan kapas kat hidung mayat tu sekadar yang boleh. Sekadar yang boleh, maknanya sikit je lah. Tapi orang kita bukan sekadar yang boleh, selagi boleh. Kena faham tu sekadar boleh dengan selagi boleh. Selagi boleh, dia sumbat tadi, boleh lagi ni, boleh lagi ni, boleh lagi ni. Kembang hidung mayat tu. Bila saya nak uruskan jenazah, apa kembang benar hidung budak ni kan, tarik keluar, ya Allah, daripada tekak ni kapas. Jangan kita seksa mayat, sikit saja ya. Sekadar yang boleh. Dan yang keempat, keluarkan gigi palsu dan tutup mulut jenazah. Tadi kapas tu kat telinga pun kita tutup juga. Keluarkan gigi palsu. Dia pakai gigi palsu yang boleh keluar masuk, keluar masuk. Macam orang dulu pakai, malam nak tidur dia keluarkan, dia tak dalam cawan, ketekang masuk dalam air. Besok pagi subuh dia bangun, dah ambil balik, masuk balik. Datang kita masa kecil-kecil dulu, ayah pun dituk nak nom. Itu gigi yang boleh keluar dan masuk. Maka sebab waktu dia baru meninggal dunia, keluarkan segera. Sebab bimbang gigi tadi dia tergelincir masuk kat tekak ni. Dah apa pula ada mulut kat tekak dia tu, padahal gigi palsu dia. Kena keluarkan segera. Alright, gigi palsu ni penting. Sebab apa? Nak mengelakkan tergelincir. Dan sekiranya dia pakai gigi palsu yang dah tanam dekat gusi, sekarang ni teknologi dah canggih, mana ada keluar masuk dah, dia dah tanam dah dekat gusi. Maka dalam kaedah macam tu, tak payahlah kita ambil cabut bawa keluar. Ini dia minta pula, ini gigi palsu, minta pelayar. Pandai pula minta pelayar, cap. Ya Allah, gigi betul, tersalah. Masalah lain pula timbul kan. Gigi yang tak boleh dicabut, biarkan saja. Termasuklah kalau orang itu pakai yang besi kat gigi tu. Tu apa? Braces kan. Mesti ada dalam kalangan ni pakai. Tutup mulut, jangan bagi nampak kan. Gigi yang ada braces ni, kalau orang tu meninggal, ambil screwdriver, cungkil, berdarah mengalir mulut dia. Boleh tak? Tak boleh. Jangan buat macam tu ya. Tak boleh nak tanggal, biarkan sahaja ya. Jangan cabut, biarkan saja. Apa saja pada badan mayat yang tak boleh dicabut, biarkan saja. Termasuklah kalau dia pakai, dia warna rambut dia merah, hijau, kuning, traffic light kan. Kalau tak boleh nak cabut, kalau tak boleh nak buang warna dia tu, kita guna sabun, shampoo, segala-galanya, tak boleh juga. Guna inner apa, thinner ke apa semua lah kan, tak boleh juga hilang. Habis nak buat macam mana? Yes, botakkan dia. Bang jangan pegang bang. Sensitif tu. Orang tu sebut botak dia gini dah kan. Halus kan. Boleh ke botak kepala dia? Tak boleh. Jangan pandai nak botakkan kepala dia ya. Orang yang rambutnya berwarna, sekiranya rambutnya tidak boleh dihilangkan, biarkan saja. Kita lalukan air sahaja. Itu bahagian dia. Sekiranya dia pakai tatu, siapa nak tunjuk tatu? Tadi dah wakil. Tatu dia tatu. Tak ada Tatu yang kat badan tu, kalau ada lah gambar monyet ke segala yang dia letak tu, gambar salib ke, sebelum masuk Islam dia salib ke apa ke, kalau ada pada badan mayat, macam mana nak buat? Ambil pisau sagat. Jangan buat itu. Biarkan saja ya. Dia tak boleh nak hilang, biar je lah. Kecuali kalau pakai tatu
yang makan chewing gum tu. Tu 20 sen tu. Tampal gambar Pak Tromen apa semua kan. Agak-agak nak mandi mayat, bersihkan je lah, apa susah kan. Tatu yang pada badan itu tak boleh hilang, maka biarkan. Apa saja pada badan mayat yang tak boleh dibawa keluar, biarkan. Tak payah kita nak egan sangat, macam mana ni, susah lah nak buang ni. Biar je lah, macam mana. Apa-apa sajalah. Kalau dia pakai contact lens warna ni kan, cuba keluarkan. Kalau tak boleh, biar je lah. Apa sahaja yang kemampuan kita buat, tak mampu, kita tak boleh nak buat apa-apa. Baik, kemudian tutup mulut jenazah, ikatkan. Ambil kain panjang, ikat daripada bawah dagu ni naik ke atas, macam dalam gambar ni kan. Itu nama dia ikatan apa? Tadi dengar apa dia? Ikatan pocong. Namanya adalah ikatan pocong. Yang awak panggil hantu pocong asalnya daripada ikatan pocong. Ni dia. Dapat dekat orang Melayu kita panggil hantu pocong. Bandar Pucong, Bukit Pucong, Felda Pucong, semua nak dipucongkan kan? Orang Melayu kan kreatif kan. Baik, kita ikat untuk tutup mulut dia. Ini adalah sunnah juga. Baik, kemudian yang kelima, tukar pakaian jenazah dengan pakaian bersih dan mudah ditanggal. Pakaian bersih dan mudah ditanggal. Kalau tak tukar, nanti waktu nak mandikan jenazah susah. Badan mayat ni dia akan mula mengeras, darah beku. Kalau kita nak buka baju, posisi tangan kita macam mana? Macam lurus macam ni ke? Ataupun kita akan naik atas? Naik atas lah kan. Kalau pakai t-shirt lagi dah susah. Maka sekiranya badan mayat tu dah mula mengeras, macam mana kita nak buka baju dia? Kuting. Maka kadang-kadang ada orang sayanglah baju ni kan. Maka sebelum mayat tu mengeras, dalam tempoh 2 jam awal kematian dia, buka baju dia dulu, buka seluar dia dulu, pakaikan kain, kain batik ke kain plekat, orang letak atas badan mayat. Tutup aurat dia betul-betul. Pastikan aurat dia depan, belakang, termasuklah rambut bagi orang wanita kena tutup. Kadang-kadang dia tutup dengan kain dia. Bila orang datang nak tengok jenazah, dia selak muka dia, nampak rambut orang tu mengerbang macam tu kan. Dah kenapa tak pakaikan tudung? Tak apalah ustaz, arwah dulu free hair kata. Dia free hair, dia punya pasal. Kita bila dia nak mati, kita yang menanggung, fardu kifayah. Maka pakaikan dulu elok-elok ya. Ini penting ya. Tukarkan pakaian dia dengan pakaian yang bersih dan mudah ditanggal. Keenam, kiamkan tangan jenazah dan ikat sendi-sendi dia. Kiamkan. Awal-awal kiamkan. Kenapa nak kiam macam ni? Sebab apa? Dalam keadaan dia masih lembut. Saya pernah terima satu kes. Yang ni saya suka bawa setiap kali kursus saya, sebab kes ni rare sangat. Dia meninggal waktu malam, umur dah 90 lebih, tua. Anak dia 4 orang pun dah besar-besar dah. Kemudian anak dia tak tahu nak buat apa. Besok pukul 8 pagi barulah saya dimaklumkan arwah dah meninggal malam tadi. Jenazah pun dibawa ke surau. Dan ketika saya nak mandikan jenazah dia, saya buka kain batik yang tutup muka dia tu, nampak arwah ni pakai baju yang masih lagi semalam dia pakai. Pakai baju t-shirt, pakai kain plekat. Saya tanya pada anak dia, kenapa tak tukar baju ni semalam? Oh, kami tak tahulah ustaz. Arwah masih pakai pampers. Mana pampers tu yang najis tu pun tak bertukar lagi. Ya Allah, kenapa anak-anak dia buat macam ni kan? Patutnya baru meninggal, bersihkan dulu najis, tukar pakaian dia. Orang datang nak tengok dalam keadaan yang bersih. Kemudian dia tak buat apa, saya kata okey, tak apalah, biar saya buat. Saya bersihkan najis dia. Time nak buka baju dia terpaksa gunting. Dan ketika kita nak kiamkan tangan dia, tak boleh. Kenapa? Dah keras, dah krem. Macam mana nak buat? Tak boleh. Lalu apa jadi? Saya kata ke anak dia, nanti bang, waktu kafan tangan dia tetap akan lurus macam ni. Kenapa ustaz? Saya tak boleh nak kiam. Nak macam mana? Tak apalah ustaz, ikutlah kata anak dia. Tapi salah seorang anak dia, ada 4 orang tu, salah seorangnya tak setuju. Mungkin yang paling kecil, yang bongsu kot, umur dah 50 dah. Mana boleh ustaz? Saya nak tangan arwah abah ni kiam, nak sempurna. Saya kata saya tak boleh buat. Tak apa, saya boleh buat, kata dia. Awak nak guna apa? Saya guna minyak, bagi saya urut sendi dia. Bang, patutnya benda ni semalam buat, kenapa tak buat semalam? Saya lupa ustaz.
Ni penting ni kan. Awak dah belajar ni, kadang-kadang lupa. Tak payah kata waktu kematian. Keluar dewan ni tersepak tombol sikit dah lupa. Apa aku belajar tadi kan? Kemudian apa jadi? Dia pun ambil minyak, dia urutlah tangan bapak dia, cuba nak luruskan. Saya nampak memang tak boleh. Bapak dia dah kecil, kurus. Dia try lagi. Bang, jangan paksa ya bang. Boleh Ustaz. Abang yang lain, abang yang lain semua tengok je dekat adik dia buat. Dia buat perlahan, 1 ayun, 2 ayun, tap, terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia. Tergamam semua orang. Masalahnya semua pandang saya. Apa salah aku? Kau yang buat kan? Aku dah cakap dah kan? Semua tergamam. Saya tengok muka adik-beradik dia yang 3 orang tu, muka merah padam. Muka yang buat tu muka pucat. Lagi pucat daripada bapak dia. Menggelotar tangan dia. Lamunan saya terhenti. Ustaz, patah ke tu? Dia tanya saya pula. Kau bagi soalan kebat pula kat aku kan. Kau yang buat, tanyalah adik dia kan. Saya pun dah terfikir apa aku nak jawab ni kan. Macam kita pula yang buat kan. Saya tengok muka masing-masing. Ustaz, patah ke tu? Sekali tanya kan. Saya tarik nafas. Segala hukum fix masa, fatwa, usul fix semua keluar dari otak ni. Apa nak jawab ni kan. Sejarah, sirah semua. Saya pegang tangan dia, bawa pegang. Lepas tu saya kata, bang, tak patah, jangan risau. Tak patah. Dah kita uruskan jenazah macam biasa. Cuba nak kawal situasi kan. Abang dia kata, betul tak patah Ustaz? Tak patah, jangan risaulah. Nasib baik tak patah. Abang dia marah adik dia. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Ui, garang abang dia marah adik dia. Dalam hati kecil saya kata, nasib baik aku tipu. Memang patah pun. Sampai ke hari ni dia tak tahu cerita sebenar. Tapi kalau dia dah tahu cerita sebenar, saya tahu nak cari siapa kan. Ni mesti budak IC bagi tahu ni kan. Baik, ini cerita betul ya. Nak katakan kalau jenazah tu kadang-kadang dia dah krem, tak boleh buat apa, biar je lah. Saya pernah nampak mayat yang tangan dia begini biasa. Ada mayat yang kaki dia bengkok gini. Wah, landing kau kan. Begini kan. Tak boleh nak turun, tak boleh kan. Jadi macam mana? Uruskanlah macam ni. Ada mayat tangan dia begini. Kita nampak macam kelakar, tapi betul. Tangan begini, entah apa dia layan malam tadi kan, Netflix ke apa kan. Wah, pelik kan. Meninggal. Ustaz, macam mana nak bawa turun ni? Kata orang tu. Saya kata, cubalah, takkan tak boleh langsung. Masa tu saya tak ada kat situ. Saya datang tengok mayat tu, memang tak boleh buat turun. Tangan dia dah krem. Macam mana Ustaz? Kita tak boleh buat turun ni. Cuba ikat, ambil tangan tu ikat kat sini kan. Tak boleh, dia dah krem. Habis nak macam mana? Kita uruskanlah macam biasa. Mandikan dia dalam keadaan tangan begini. Okey lagi lah, boleh terima. Kafankan dia dalam keadaan begini. Okey lah, kita boleh buat. Cuma masalah dia bila kepala tu kembang sikit kepala kan. Tangan kan. Okey, kita boleh buat. Tapi time orang datang nak ziarah, jiran-jiran dia tu datang seorang makcik tu, apa kembang bonang kepala budak ni? Makcik, bukan kembang kepala, tangan dia tu. Astagfirullah, mulut jahat. Sebab itulah kita nak beritahu bahawa kalau kita ziarah orang meninggal dunia, jaga mulut. Jangan main lepas cakap je. Tak adalah sahaja tukang mandi tu nak bengkok kaki dia. Kali ni kita jenazah kita buat kaki macam ni. Tak ada. Dia mesti ada sebab kan. Mayat kalau tu macam rupa, bukan yang lurus saja macam ni. Ada kaki, ada tangan macam ni. Okeylah. Ada tangan yang macam ni, boleh jadi. Tangan macam ni kan. Meninggal, kita nak macam mana? Itu keadaan dia. Dan yang paling rare saya pernah jumpa, satu jenazah di Terengganu, SPJM kami di Terengganu kata, ni jenazah rare Ustaz. Dia tunjuk gambar, mayat itu dalam keadaan bersila. Macam awak bersila. Orang tua tu bersila bengkok gini. Bersila. Dah kenapa tak baringkan dia? Tak boleh Ustaz, kita baringkan dia pun bersila tu. Macam beku. Macam mana nak buat ni Ustaz? Bawa pergi hospital lah. Hospital pun tak nak. Dia kata boleh uruskan dah. Lalu kita pun uruskan jenazah macam biasa. Kita mandikan dia dalam keadaan bersila. Okey, pas. Kita kafankan dia dalam keadaan bersila. Buku macam tu kan. Lepas. Yang paling seram kata dia, Ustaz, time nak solat.
kita nak solat, dia pandang Allah, teguk alur dia. Maknanya itu yang dihadapi oleh jenazah. Kita pun tak tahu dek macam mana ujung nasib kita, kan? Ada tak dalam kalangan kita ni yang bercerita, Ustaz, saya plan besok kalau saya mati, saya nak mati dalam keadaan macam mana? Fly. Ada kata yang saya nak mati dalam keadaan reput, saya nak mati dalam keadaan biarlah mayat saya ni hancur berai. Tak ada siapa yang waras akal dia nakkan kematian begitu. Namun itu tak mustahil boleh berlaku pada sesiapa saja. Sebab itulah takdir Allah. Jadi kalau kita yang hidup berhadapan dengan orang yang begitu, uruskanlah dengan rela hati, jangan pandang jijik pada dia, sebab kita pun tak tahu ujung nasib kita macam mana. Ya, sebab tu saya boleh bertahan dalam bidang ni 18 tahun. Macam-macam jenazah saya jumpa, ya. Kadang-kadang ada orang dia takut, geli bau mayat lagi busuk daripada bau bangkai. Kita jumpa bangkai kucing tepi jalan mati, kita tengok, ada bangkai lah, busuknya. Kita boleh hadap lagi, kita boleh lalu kawasan tu. Tapi kalaulah yang mati tu orang, depan tu ada orang mati tu 3 hari mayat dia, berani tak lalu? Tak berani, orang takut, bau pun tak tahan. Jadi macam mana nak hadapi situasi dia? Tips dia, kalaulah yang meninggal tu keluarga kita, na'udzubillah lah, kalau berlaku di rumah kita, meninggal 3 hari dah reput, dah busuk, macam mana kita nak hadapi bau dia tu? Masuk dalam rumah jangan acah-acah. Macam mana? Kita masuk rumah tu tak tahan, keluar balik. Masuk balik tak tahan, keluar balik. Dia akan mual dan akan muntah. Sebab apa? Udara kotor, udara bersih. Udara kotor, udara bersih. Dia akan muntah. Habis macam mana nak buat? Masuk dalam rumah tu jangan keluar, kunci pintu, jangan bagi kita keluar. Tak. Supaya kita tak boleh lari. Sedut udara dalam rumah tu, menggigil tangan, merah mata. Telan air sikit, InsyaAllah dia akan neutral. Kita boleh hadap bau tu waktu kita nak uruskan ke, nak angkat ke jenazah, boleh, ya. Cuma saya nak bagi tahu, tips yang saya bagi ini kena clear betul-betul. Saya suruh hidu bau suasana dalam rumah tu, jangan awak pergi bau mayat tu. Itu pandai nama dia, kan? Dan jangan pula awak tanpa sebersalah hidu tanpa filter. Pakailah mask juga, 3 lapis ke apa ke. Saya pakai mask. Pakai juga lah minyak angin sapu kat hidung. Jangan awak tunjuk boleh. Memang pitam kat itu, kan. Ya, bau mayat. Itulah kaedah dia. Dan jangan kita kata, geli dia, kita ludah. Siapa ludah bila ada bau mayat busuk, 3 hari 3 malam kadang-kadang dia tak lalu nak makan. Tengiang-ngiang, jaga. Baik, rapatkan tangan dia, kiam, satu ikatan. Ikatan kedua dekat lutut. Ikatan selain daripada gunting boleh. Nak letak telefon pun boleh, nak letak mic ni pun boleh, nak letak apa nama sahaja, benda-benda yang logik, yang sederhana berat pun boleh. Janganlah kita letak benda yang bukan-bukan, amplifier, LCD, TV plasma, agak-agak lah, kan. Yang logik. Tujuan dia apa? Untuk mengelakkan perut tadi masuk angin dan dia akan mengembung. Ya, baik. Dan yang ke-8, guna wangi-wangian untuk menutup bau mayat. Dulu orang bakar bukhor, bakar setanggi, bakar cendana, kapur barus, kemenyan. Sekarang ni mungkin kita tak nampak suasana macam tu. Sebab apa? Orang sekarang tak payah bakar-bakar, gantung kat dinding je, 5 minit, MB pure, kan? Kan? Sekarang dah teknologi. Ikutlah. Yang penting tujuan dia untuk menutup bau mayat. Itu kaedah dia. Baik, selesai 2 perkara. Ada soalan? Soalan? Memang tak akan ada soalan di minit-minit awal ni. Dia akan ada soalan di minit terakhir nanti. Waktu nak penutup tu lah korang banyak tanya. Biasanya tu lah, Ustaz kenapa gini? Ustaz apakah maksud ni? Apakah hukum ni? Saya nak balik dah time tu, jangan tanya, ya. Kita akan habis pukul 4.30 petang insyaAllah. Dan sebelum saya berakhir untuk sesi yang ni, lepas ni kita akan ada praktikal. Jadi perlunya ada model.
siapa nak jadi model. Confident dah habis fikir dah tulis dah wasiat semua. Yang jadi model ni saya nak bagi tahu, ni lelaki dah confirm dah, yang perempuan pilihlah salah seorang. Yang jadi model ni insya-Allah, saya tak janji ini bukan garanti, tapi insya-Allah siapa jadi model panjang umur dia. Sebab apa? 5 tahun lepas ada satu orang tu dia kata saya nak jadi model ustaz. Sampai ke hari ni dia masih hidup. Siapa orang tu? Saya sendiri. Testimoni dah kan. Maknanya betul lah tu kan. Yang kedua, siapa jadi model, insya-Allah dia dapat satu pengalaman yang orang lain kat luar sana tak akan dapat. Kalau awak cerita saya ada pengalaman pergi overseas, orang lain pun pergi overseas juga. Saya ada pengalaman naik cable car, saya pun pernah pergi cable car. Jadi pengalaman apa yang kita tak sama dengan orang lain? Awak pernah kena kapan? Tak pernah. Saya pernah. Itu kelebihan dia kan. Yang ketiga, siapa jadi model, insya-Allah dia boleh dapat satu hidayah yang luar biasa. Ya Allah, menyesal aku, lepas ni aku tak buat apa-apa dah ya Allah. Mudah-mudahan datanglah keinsafan dalam diri dia. Aku tahu pada ya Allah, cepatlah ya Allah kan. Ya. Dan yang keempat paling best, siapa jadi model, dia boleh minta kawan dia ambil gambar dia, snap, buat profile picture. Itu yang paling best kan. Nak lagi best, minta kawan tolong rakam video cantik, post dekat TikTok. Letaklah lagu yang best-best sikit. Mati tak bisa kan. FYP insya-Allah kan. Ya. Baik. Jadi bolehlah follow siapa yang nak jadi model nanti bolehlah standby. Yang wanita pun sama juga ya, insya-Allah ya. Tapi kita takkan guna satu lagi. Dalam bab mandi kita takkan guna air. Sebab apa takkan guna air? Sebab kalau praktikal guna air, dia akan jadi dua musibah. Musibah tau. Musibah pertama, awak semua banyak main air nanti. Sebab apa banyak main air? Sebab yang jadi model kawan-kawan. Time tu lah awak akan jirus muka dia, geletek kaki dia, cukip pinggang dia. Ini berlaku di semua tempat, semua peringkat golongan dewasa semua ada. Orang tua kat masjid kalau kursus tak guna air pun macam tu juga. Seronok main air kawan-kawan kan. Yang kedua musibah dia, kalau guna air waktu praktikal, yang jadi model confirm balik demam panas. Pasal apa demam panas? Bukan sebab badi banyak, tapi sebab kesejukan yang melampau. Kenapa? Kerana ketika kita mandi nantilah awak semua banyak soal. Ustaz, air apa ni Ustaz? Berapa banyak nak letak? Ustaz nak jirus kat mana? Lagi banyak soalan, lagi lama dia kena mandi. Maka kita tak guna air, hanya praktikal simulasi. Gerak kanan, gerak kiri. InsyaAllah kita akan buat kaedah begitu ya. Siapa yang kena mandikan jenazah lelaki? Orang lelaki ke perempuan? Lelaki. Siapa yang mandikan jenazah perempuan? Orang perempuan. Siapa yang mandikan jenazah pondan? Lelaki ya, confirm agak. Betul tak? Ni pondan yang dah moderate, dah modified barang dia tu. Ya ke? Dah habis dah, tak dapat sebiji je perempuan. Perempuan, betul ke? Lelaki ke? Baik, jawapannya ialah pondan juga. Yang mana nak cari pondan sejenis juga kan? Jawapannya ialah lelaki yang kena uruskan dia. Sebab fitrah ada lelaki, maka lelaki lah yang kena uruskan dia. Ya? Cuma dari segi aurat, kalau jenazah lelaki kita tutup aurat antara pusat dan lutut. Tutup pusat, tutup lutut. Pusat hingga lutut. Kalau perempuan kita nak mandikan jenazah antara tutup bahagian apa? Semua. Takkan pusat hingga lutut. Dada dia atau bahu dia ni sehingga lutut. Orang perempuan nak mandikan jenazah perempuan, dia tak boleh dedahkan dada. Itu aib dia. Dia kena jaga juga. Maka nak mandikan jenazah perempuan, dia tangan dia lalu bawah kain. Dia tak boleh selak. Orang lelaki tak apa. Tapi kalau pondan macam mana? Aurat pondan tetap pusat hingga lutut. Bagaimana dada yang dibuat tu?
Jawapannya ialah wajib tutup juga bahagian dada dia walaupun itu bukan aurat dia, kerana kalau tak tutup akan jadi dua musibah. Dua musibah juga. Musibah pertama, orang akan nampak aib dia. Oh, macam tu mana? Kan? Orang nampak aib dia, kita berdosa mendedahkan aib dia. Musibah yang kedua apa dia? Akan jadi fitnah pada tukang mandi mayat. Ustaz, kenapa lama-lama situ? Jadi tutup, orang tak nampak. Itu je kan. Jangan saya ada pengalaman juga uruskan jenazah pondan. Banyak cerita dia kan. Jadi kita berhenti rehat dulu ke Ustaz? Ke tak ada rehat straight sampai pukul 5? Berhenti dulu. Okey, insyaAllah. Baik, sekadar itu kita jumpa waktu praktikal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.